Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Said bin Mustafa. Hari ini saya akan bercakap tentang aktiviti membeli bela. Saya pergi membeli barang keperluan minggu lepas di Jaya Grocer, East Mall. Biasanya untuk membeli barang keperluan, saya dan rakan sebilik saya pergi bersama. Rakan sebilik saya adalah Nahid dan Muhammad. Minggu lepas kami pergi ke Jaya Grocer. Saya membeli 5 kilogram beras, 1 kilogram gula dan garam, 1 kilogram halia, setengah kilogram timun dan tomato. Saya juga membeli 2 kilogram apel, 3 kilogram oren dan setengah kilogram strawberry. Harga buah-buahan di pasar raya lebih mahal daripada membeli di luar. Saya juga membeli beberapa makanan ringan. Selepas membeli barang keperluan, saya dan rakan sebilik saya makan malam di The Rice Chicken Shop. Selepas makan, kami kembali ke bilik kami. Pada hari yang lain, yang hampir sebulan yang lalu, saya dan kawan saya Zarif pergi membeli bela. Saya merancang untuk membeli beberapa pakaian dan sepasang kasut. Dan Zarif juga ingin membeli pakaian. Kami pergi ke Melawati Mall dengan kereta Zarif. Pertama sekali kami pergi ke Original Classic untuk membeli sepasang kasut bagi saya. Selepas hampir 1 jam memilih, saya membeli sepasang Vans yang berharga Rp239. Selepas membeli kasut saya dan kawan saya pergi ke Brands Outlet. Ini adalah kedai yang bagus untuk membeli pakaian. Sentiasa ada tawaran beli 1 percuma 1 atau diskaun. Saya memilih kemeja lengan penuh dan mendapat 1 percuma harganya Rp89 untuk 2 kemeja pada dasarnya. Kemudian saya membeli 2 t-shirt leher bulat dan 1 kemeja lengan pendek. T-shirt berharga Rp24 setiap satu dan kemeja lengan pendek berharga Rp45 dan mendapat 1 percuma. Zarif membeli 2 seluar, 2 kemeja lengan panjang, dan 2 kemeja lengan pendek. Jumlahnya sekitar Rp300. Kami telah selesai membeli bela dan merancang untuk pulang. Tetapi sementara itu saya teringat sabun muka dan shampoo saya sudah habis. Jadi kami pergi ke Guardian dan saya membeli sabun muka, shampoo, ubat gigi dan berus gigi. Dan Zarif membeli 2 semburan badan dan 2 ubat gigi. Jumlah keseluruhan saya adalah sekitar Rp65 dan jumlah Zarif adalah sekitar Rp80. Setelah kami selesai membeli bela, kami pergi ke Texas Chicken dan makan burger dan ayam goreng. Selepas makan, kami kembali ke kampus.
Assalamualaikum guys, nama saya Muhammad Abu Bakar Khan dan dalam video ini saya akan bercakap tentang cara saya membeli barang di Malaysia. Honestly, saya tak beli apa-apa dari kedai atau mall kecuali makanan ringan. Baiklah, biar saya ceritakan cara saya membeli barang dalam talian di Malaysia. Jadi katakan saya sedang melihat bank kuasa yang sangat anggun ini, sangat nipis, pengecasan pantas, dan ya mungkin terlalu mahal. Tetapi sekarang saya mahukannya itu sahaja benih itu ditanam. Saya buka Shopee dulu, kebankannya di luar kebiasaan saya menaik bank kuasa 20.000 mAh, pengecasan pantas nipis. Kemudian saya menyemak penapis. Saya selalu buat kapal dari Malaysia, harga terendah plus penghantaran 4 bintang dan ke atas. Kemudian saya membaca ulasan. Saya sentiasa mempercayai rakyat Malaysia dalam komen lebih daripada sesiapapun. Jika seseorang berkata barang sampai cepat, seller terbaik, saya macam oke. Kini tiba masanya untuk membayar. Saya menyemak semula alamat itu karena suatu ketika saya terlupa untuk mengemas kininnya, dan bungkusan saya sampai di kondo lama saya mimpin geri. Kemudian saya memilih kedai pembayaran saya hanya menggunakan kad debit saya. Tetapi biarlah nyata, separuh masa saya menggunakan tunai semasa penghantaran. Selepas itu saya tunggu. Kemudian selepas seminggu mengetuk pintu, ada bungkusan, Anda ada di sini untuk penghantaran. Membeli bela dalam talian di Malaysia bukan sahaja mudah lah, melibatkan strategi dan kesabaran. Jadi ya itulah cara saya membeli barangan dalam talian di Malaysia. Itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini saya nak bercerita sedikit tentang tabiat membeli bela saya. Kalau difikirkan, membeli bela ini memang sebahagian daripada rutin hidup kita semua. Ada yang suka membeli bela setiap minggu, ada yang tunggu hujung bulan, dan ada juga yang simpan duit untuk membeli barang besar sekali-sekala. Saya sendiri ada cara tersendiri ikut kesesuaian jadual dan keperluan. Biasanya, setiap minggu saya akan keluar bersama rakan serumah saya untuk membeli barangan runcit. Kami biasanya pergi ke pasar raya besar yang dekat dengan kawasan rumah. Kadang-kadang, kami pilih untuk pergi ke Lotuses atau Jaya Grocer, bergantung pada promosi dan tawaran yang ada. Suasana di pasar raya memang sibuk.
tapi itulah tempat paling sesuai untuk dapatkan barang dengan harga berpatutan. Antara barang yang saya dan rakan serumah beli setiap minggu termasuklah beras, minyak, masak telur, ayam, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Kadang-kadang, kalau ada lebih budget, kami akan beli snack seperti kerepek, biskut, atau ais krim. Itu macam satu bentuk ganjaran kecil selepas seminggu sibuk dengan kerja dan kelas. Selain barangan asas saya, juga ada barang mingguan yang saya kira sebagai keperluan peribadi, contohnya kopi. Saya memang tak boleh hidup tanpa kopi. Setiap minggu saya mesti beli serbuk kopi atau kapsul kopi untuk stok di rumah. Kalau tidak, memang lesu sepanjang hari. Untuk pembelian bulanan pula, saya biasanya fokus pada barang yang tahan lebih lama. Contohnya sabun mandi, shampoo, ubat gigi, pencuci pakaian, dan barang-barang penjagaan diri yang lain. Barang-barang ini saya beli sekali sebulan sahaja sebab biasanya ia tahan sehingga minggu-minggu seterusnya. Bulan tertentu saya juga akan beli pakaian baru, terutama kalau ada jualan murah atau diskon besar. Kadang-kadang saya pergi ke Shopee atau Lazada sebab lebih senang dan cepat sampai terus ke rumah. Tetapi yang lebih menarik ialah rutin saya setiap 3 bulan. Saya ada satu tabiat menyimpan duit sedikit demi sedikit supaya selepas 3 bulan saya boleh membuat pembelian besar. Ini bukanlah barang yang wajib, tetapi lebih kepada kehendak dan ganjaran kepada diri sendiri. Antara contoh pembelian besar yang pernah saya buat termasuklah tablet baru, monitor komputer untuk belajar dan kerja reka bentuk, serta minyak wangi berjenama. Bila dapat buat pembelian besar ini, memang ada rasa kepuasan yang berbeza. Contohnya, bila saya beli monitor baru, pengalaman menggunakan komputer terasa lebih selesa. Begitu juga dengan tablet yang membantu saya menulis nota dan melukis dengan lebih mudah. Kalau beli minyak wangi pula, ia bukan sahaja meningkatkan keyakinan diri, malah memberi rasa segar setiap kali keluar rumah. Kalau difikirkan rutin membeli bela, saya ini sebenarnya mencerminkan cara saya mengurus kewangan. Saya pastikan ada budget khas untuk barangan mingguan, bulanan, dan juga simpanan untuk pembelian besar. Saya cuba disiplinkan diri supaya tidak berbelanja sesuka hati sebab saya tahu kalau tidak, duit akan cepat habis tanpa disedari. Selain itu, pengalaman membeli bela dengan rakan serumah juga sangat menyeronokkan. Kami bukan sahaja berkongsi kos barangan dapur, tetapi juga dapat berkongsi pengalaman dan pendapat tentang jenama mana yang lebih baik atau promosi mana yang lebih berbaloi. Kadang-kadang, kami juga akan singgah makan bersama selepas selesai membeli bela, sebagai cara untuk meraihkan usaha kami berjimat dan bekerja sama. Pendek kata, membeli bela bagi saya bukan sekadar aktiviti untuk mendapatkan barang. Ia juga tentang cara kita menjurus hidup, menjaga kewangan, dan membina kenangan bersama orang sekeliling. Saya percaya setiap orang ada gaya membeli bela mereka sendiri. Ada yang suka beli barang mahal sekaligus, ada yang suka beli sedikit demi sedikit. Yang penting, kita tahu apa yang kita perlukan, apa yang kita mahukan, dan bagaimana cara kita mengimbangi keduanya. Jadi, itulah serba sedikit cerita tentang tabiat membeli bela saya. Setiap minggu, saya beli barangan dapur dan keperluan harian. Setiap bulan, saya lengkapkan stok barang rumah dan penjagaan diri. Dan setiap 3 bulan, saya hadiahkan diri dengan satu pembelian besar yang saya dah rancang dan simpan duit untuknya. Dengan cara ini, saya bukan sahaja dapat
memenuhi keperluan hidup tetapi juga mengekalkan semangat dan motivasi diri. Sekian sahaja perkongsian saya tentang dunia membeli bela dalam hidup seharian. Terima kasih kerana mendengar.